Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini kita nak sambung part 5 pertarungan Muzan melawan ahli Demon Slayer Corp. Alright, jom kita start. So, lepas racun Tamayo ni dah take effect dalam badan Muzan, Muzan ni pun start lah jadi gelisah sebabkan dia ni dah makin lemah. Okay, serangan-serangan yang tak sepatutnya dapat cederakan dia dapat cederakan Muzan. So, masa dia tengah lawan Iguro dengan Tanjiro, out of desperation, Muzan ni pun dia buka macam mulut yang besar di badan dia ni, okay? Dan daripada mulut tu, dia lancarkan satu serangan, macam renjatan elektrik lah, okay? Ke arah Tanjiro dengan Iguro. So, serangan ni telah menyebabkan Iguro dengan Tanjiro terbaring di tanah, diorang terjatuh, dan at the same time diorang ni pun tak dapat bernafas disebabkan serangan Muzan tu. And instead of bunuh diorang, Muzan ni pun dia larikan diri, dia teruskan larikan diri. Tapi Inosuke dia sampai, dia terus datang dan hentikan Muzan daripada larikan diri. Masa tu Inosuke dia memang marah dan geram nampak Muzan, disebabkan Muzan ni banyak orang yang mati, kawan-kawan yang dia kenal pun cedera mati disebabkan dia, dan dia ingatkan yang Tanjiro ni pun dah mati disebabkan Muzan. So memang marah lah Inosuke kan. Inosuke ni pun dia start serang Muzan. Muzan masa tu dia cuba untuk serang Inosuke menggunakan serangan yang sama, dia knock out Tanjiro dengan Iguro, tapi dia dah terlampau penat. Okay, dia dah tercungap-cungap masa tu. Dia tak dapat lancarkan serangan dia. Jadi, apa dia buat? Dia benamkan tangan kiri dia ni ke dalam tanah, dan tangan tu pula muncul dari bawah terus macam grab Inosuke di situ. Jadi, Inosuke ni tak dapat bergerak, dan Zenitsu pun dia sampai. Dia selamatkan Inosuke. Lepas tu dia bagilah kata-kata semangat dengan Inosuke. Dia bagi tahu Inosuke yang Tanjiro ni masih lagi hidup. Dia dapat dengar nafas Tanjiro. Dan dia pun bagi jugalah semangat dengan Tanjiro. Dia cakap dengan Tanjiro, jangan mengalah, kau kena teruskan hidup. Tak lama lagi Nezuko pasti akan jadi manusia balik. Kau kena teruskan hidup untuk dia. Lebih kurang begitulah Zenitsu kata. Dan Zenitsu dengan Inosuke ni, diorang seranglah Muzan kan bersama-sama. Dan Muzan, dia cuba serang Zenitsu. Dan serangan Muzan ni telah berjaya menyebabkan Zenitsu ni terpelanting ke bangunan lain. So Inosuke ni dia cubalah untuk cover serangan Muzan daripada terkena Zenitsu lagi. Tapi serangan Muzan ni telah berjaya juga menyebabkan Inosuke ni terpelanting juga. Tanjiro masa tu dia suspek yang serangan Muzan yang dia terkena tu merupakan sejenis Blood Demon Art. Jadi dia cuba reverse balik efek tu dengan cara menikam diri dia menggunakan pedang Nichirin dia. Tanjiro dia tak tikam diri dia ni dengan dalam lah, just cukup untuk neutralkan efek tu. Dia berjaya lah untuk reverse balik efek daripada serangan Muzan tu. Lepas tu Tanjiro ni pun bangun balik. Masa tu Zenitsu dengan Inosuke ni diorang berdua menyerang Muzan kan, dan Zenitsu ni pun dia dah hampir kehilangan tenaga dia. Okay, dia dah tak dapat gunakan kaki dia ni dengan sebaiknya. Jadi dia ambil keputusan, dia gunakan form ketujuh tanda breathing, iaitu Honoi Kazuchi no Kami. Bentuk ni lah yang dia gunakan untuk kalahkan Kaigaku, dan dia serang Muzan. Tapi serangan Zenitsu ni tak cukup dalam, jadi dia tak dapat cederakan Muzan dengan baik lah. Dan Muzan ni pun dia serang lah Zenitsu masa tu. And Zenitsu ni memang dah tak dapat bergerak, kaki dia memang dah betul-betul lemah. Inosuke datang lah cover Zenitsu, dan dia potong tentacle Muzan. Dan Muzan ni dia cubalah untuk lakukan serangan dia ni ke arah Inosuke, serangan yang daripada mulut dia tu, yang ada macam renjatan elektrik tu, dia bagi kena dengan Inosuke. Dan Inosuke pun terkena lah serangan tu. Tapi serangan tu taklah cukup kuat sampaikan Inosuke ni terbaring di tanah macam diorang Tanjiro. Tapi cukuplah buat dia tak dapat bergerak. Dia macam paralyzed di tempat tu. Dan Tanjiro ni pun datang. Masa Muzan dah nak serang Inosuke, Tanjiro sampai, dia selamatkan Inosuke. Dan dia lakukan pergerakan sun breathing secara berterusan. Muzan ni pun dia cuba lagi lah serang Tanjiro. Okay, tapi masa tu Zenitsu pula, dia lagi yang sampai. Dia cover Tanjiro. Okay, biarpun masa tu kaki dia ni dah tak dapat bergerak, dia still paksa kaki dia ni supaya bergerak bagi tolong Tanjiro dengan Inosuke lawan Muzan. Dan diorang ni pun cover lah sesama diorang. Dan Tanjiro dengan Inosuke, diorang lakukan satu bentuk combo lah. Okay, di mana
diorang lakukan combo yang bernama Crazy Cutting Dance dengan Muzan. Diorang combine serangan diorang ni ke arah Muzan. Dan diorang keep on lagi serang Muzan sampailah satu tahap ni di mana serangan Muzan telah berjaya knockout Inosuke dengan Zenitsu sekali. Jadi tinggallah Tanjiro ni satu orang melawan Muzan. Dan Tanjiro ni pun dia tahu dia dah sampai limit dia. Dia betul-betul dah tak boleh lawan Muzan lagi. Jadi apa dia buat? Dia tikam Muzan ke arah dinding dan dia pin Muzan di situ supaya Muzan ni tak dapat bergerak lagi. Jadi Muzan ni pun dia gunakanlah tangan kiri dia untuk serang Tanjiro. Tapi Mitsuri Kanroji sampai masa ni. Mitsuri sampai, dia terus tangkap tangan kiri Muzan dan dia tarik tangan tu dengan kuat sampai putus tangan Muzan. Dan Muzan ni pun dia guna lagi lah tangan kanan dia untuk serang Tanjiro. Tapi kali ni Sanemi pula sampai. Sanemi sampai, dia terus potong tangan kanan Muzan. Jadi tiadalah tangan kiri kanan Muzan ni. Dan Muzan pula dia buka mulut di kepala dia ni pula. Okay? Kepala ni macam terbelah dua dan keluar mulut yang cuba makan Tanjiro masa tu. Dia punya rupa masa tu Muzan ni betul-betul mengerikan lah. Aku nampak, okay? Tapi Tanjiro masa tu dia masih lagi tak bergerak. Dia masih lagi hold Muzan. Dan Igoro lagi yang sampai masa tu. Igoro sampai, dia terus letakkan badan dia ni di depan Tanjiro. Dia jadikan diri dia ni sendiri sebagai perisai. Jadi serangan Muzan tu taklah kena dengan Tanjiro. Instead kena dengan Igoro. Dan Sanemi ni pun dia bagi tahulah dengan diorang. Tahan Muzan dekat sini. Sikit lagi ni matahari dah nak terbit. Dan memang betul lah masa tu matahari ni dah nak start terbit. Dah nampak dia punya sinaran-sinaran tu sikit. Jadi masa Muzan nampak yang matahari tu dah nak start terbit, ketakutan lah Muzan masa ni. Besar mata dia. Dan out of desperation juga, dia lancarkan serangan yang telah menyebabkan kesemua Hashira-Hashira ni terpelanting jauh. Semua diorang ni terpelanting. Tapi Tanjiro je yang masih lagi berdiri di situ, dia masih lagi tahan Muzan menggunakan katana dia. Tapi disebabkan serangan Muzan yang begitu kuat ni, tangan kiri Tanjiro telah putus. Tinggal tangan kanan dia ni yang tahan. Dan Tanjiro ni pun desperate lah untuk tukarkan katana dia ni menjadi Crimson Red balik untuk cuba cederakan Muzan. Tapi grip dia ni tak cukup kuat untuk tukarkan pedang dia ni menjadi Crimson Red balik. Dan masa ni lah Giyu sampai. Giyu sampai, dia pegang katana Tanjiro ni bersama-sama dengan Tanjiro. So, diorang berdua ni telah berjaya menukarkan katana tu menjadi Crimson Red balik. Dan Muzan ni pun dia tambah lagi lah cedera disebabkan Crimson Red ni kan dia start lagi muntah darah. Dan last resort Muzan untuk larikan diri, dia tukarkan diri dia ni menjadi bayi yang sangat besar. Okay, dia jadikan kulit-kulit dia ni sebagai macam perisai lah kepada diri dia. Masa Muzan tengah bertukar menjadi bayi yang besar ni, dia telah menyerap masuk Tanjiro dalam proses tu. Tapi Tanjiro ni, dia sempat jugalah hantuk kepala dia dengan Giyu. Jadi diorang berdua ni terpisah. So Giyu ni telah terserap masuk sekali dengan Muzan. So habis Muzan ni telah berubah menjadi bayi and dia telah serap masuk Tanjiro, dia start lah merangkak dari situ. Dia cuba cari tempat yang teduh daripada terkena matahari. Dan masa tu ahli Demon Slayer Corps yang lain ni, diorang semua bekerja sama untuk halang Muzan daripada larikan diri. First thing diorang buat, diorang jatuhkan rak buku yang besar dari atas bangunan, kena dengan Muzan. Lepas tu diorang langgar lagi Muzan ni dengan kereta. Tak cukup dengan langgar dengan kereta tu, diorang tolak lagi bas pergi tempat Muzan supaya Muzan ni tak dapat merangkak. Jadi masa tu matahari ni pun memang dah terbit kan, ada sudah cahaya dia. Matahari ni startlah bakar Muzan. Jadi Muzan ni pun dia menjerit-jerit kesakitan masa tu. Dia meraung-raung kesakitan. Masa ni Muzan dia cubalah untuk panjat bas tu. Tapi Gyome ni sampai. Gyome sampai, dia gunakan rantai dia. Dia baling rantai tu ke arah leher Muzan. Lepas tu dia tarik rantai dia tu. Jadi menyebabkan Muzan terjatuh ke tanah. Jadi masa Muzan dah tahu dia ni dah tak dapat pergi mana-mana, jadi dia korek tanah tu. Dia cuba masuk ke dalam bawah tanah. Iguro, Sanemi dengan Giyu ni, diorang bertiga diorang serang lah Muzan. Diorang cuba cederakan Muzan. Tapi yalah diorang bertiga ni pun dah cedera teruk kan. Serangan diorang ni pun macam, serangan diorang ni tiada apa-apa lah untuk cederakan Muzan sepatutnya. Tapi diorang keep on lagi serang Muzan. Dan at one point, rantai Gyome ni terputus daripada leher Muzan. Jadi Gyome ni pun dia risaulah masa tu. Rantai dia ni dah tak dapat hold Muzan. Muzan ni pun keep on lagi menggali tanah tu. Dan diorang fikir,
masa tu Muzan ni akan dapat larikan diri. Tapi Tanjiro pula dari dalam badan Muzan, dia pula yang serang Muzan dari dalam badan dia. Serangan Tanjiro ni telah berjaya menyebabkan Muzan ni berhenti daripada menggali dan dia terus terkena sinaran matahari di situ. Dan sinaran matahari ni terus meneruslah membakar Muzan. Muzan ni makin lagi dia menjerit-jerit kesakitan disebabkan badan dia yang terbakar, dan masa itulah baru dia sedar yang ajal dia ni memang dah sampai dengan dia. So Muzan pun keep on terbakar oleh cahaya matahari ni dan dia pun perlahan-lahan mula bertukar menjadi debu. So masa semua diorang nampak Muzan ni dah bertukar menjadi debu, diorang dah beat Muzan, masa itulah diorang teriak, diorang bersorak kegembiraan, menangis semua. Okay? Masa tu memang diorang dah sangat gembira dah tewaskan Muzan. Medik Demon Slayer Corps ni pun cubalah untuk rawat mana yang diorang boleh rawat kan. First diorang cuba rawat adalah Gyome, tapi Gyome ni memang dah nazak lah masa tu. Dan di akhir hayat Gyome, dia nampaklah ada roh-roh anak murid dia yang dia pernah jaga dulu datang dengan Gyome. So diorang ni pun datang dengan Gyome, diorang peluklah Gyome dan diorang bawa Gyome ni pergi bersama-sama diorang. Dan Gyome dia mati dalam keadaan dia ni tersenyum. Meanwhile pula Iguro dengan Kanroji, diorang berdua ni pun mati juga. Ya, diorang berdua ni pun terkorban. Tapi sebelum diorang hembuskan nafas diorang yang terakhir, diorang sempatlah untuk confess feeling diorang. Diorang sempat confess each other, perasaan diorang tu. Sanemi pula, Sanemi ni pun dia di ambang kematian juga. Okay, masa dia berada di alam bawah sedar dia tu, dia nampaklah yang adik-beradik dia, gennya dengan adik-beradik dia yang lain ni berada di satu tempat macam syurga lah gitu. Okay, diorang tengah bermain-main dengan gembira. Tapi dia tak nampak mak dia dekat situ. Jadi Sanemi ni pun dia panggil lah mak dia. Dia tanya kenapa mak tak pergi sekali dengan diorang. Jadi mak dia ni pun menangis lah. Dia sedih, dia begitu dengan Sanemi yang dia pernah bertukar jadi demon. Dia pernah bunuh anak-anak dia. Jadi dia tak layak berada bersama-sama dengan anak dia di syurga. Memang dia ni akan pergi ke neraka. Begitulah. Jadi Sanemi ni dia peganglah tangan mak dia. Lepas tu dia kata, tak apa, biar aku pergi bersama-sama dengan mak pergi neraka. Begitulah. Tapi masa tu juga, bapak dia ni pula yang sampai. Okay, bapak Sanemi ni memang jackass lah. Okay, memang lelaki yang teruk, kaki pukul, pemabuk. Memang teruk lah bapak dia ni. Okay, bapak dia ni sampai. Lepas tu dia tepis tangan Sanemi daripada pegang tangan mak dia. Jadi dia tolak Sanemi. Sanemi ni pun macam terjatuh lah. Okay, lepas tu dia jatuh, baru dia bangun balik. Lepas tu dia sedar. Dan Giyu pula, Giyu masa tu dia memang parah juga. Dia cuba untuk dirawat oleh medik Demon Slayer masa tu. Dia orang suruh lah Giyu ni untuk jangan bergerak. Tapi Giyu ni dia cuba cari di mana Tanjiro. Dia keep on searching dan masa tu dia nampaklah Tanjiro ni berada dalam keadaan duduk sambil dia tengah pegang katana dia. Jadi dia nampak Tanjiro masa tu. Demon Slayer Corps yang lain ni pun dia orang bagi tahulah dengan Giyu yang Tanjiro dah tak bernafas. Dah tiada nadi di badan Tanjiro. In other words, Tanjiro dah mati masa tu. So Giyu ni pun jatuhlah air mata dia. Menangis Giyu masa tu dan Giyu ni pun dia pelan-pelan lah pergi tempat Tanjiro. Lepas tu dia duduk depan Tanjiro. Dia pegang tangan Tanjiro dan dia kata dengan Tanjiro yang dia minta maaf. Sekali lagi dia gagal untuk lindungi orang-orang yang penting bagi dia. Cuma dia yang dilindungi banyak kali. First Sabito yang lindung Giyu. Pasti sekarang Tanjiro pula yang lindung lagi Giyu. Balik-balik cuma Giyu ni yang dilindungi oleh orang lain. Tapi dia sendiri gagal untuk lindungi orang yang berharga bagi dia. Jadi memang Giyu dia kecewa, dia frust dengan diri dia sendiri. Dia memang minta maaf lah. Dia cakap dia minta maaf dengan Tanjiro. Dia minta maaf juga dengan Nezuko masa tu. Nezuko pun masa tu dia on the way lah. Dia dah sampai bandar. Okay, dia on the way pergi tempat Tanjiro. Masa dia orang tengah menangis meratapi kematian Tanjiro, tiba-tiba luka yang di mata Tanjiro tu perlahan-lahan recover balik jadi macam biasa. Dan masa tu juga Tanjiro ni dia buka mata dia. Tapi mata dia tu bukan mata manusia. Mata dia ni bentuk yang sama macam Muzan. Yes guys, masa ni Tanjiro dah menjadi demon. Okay, tangan dia yang putus tu pun dah recover balik macam biasa, tumbuh balik, regrow. Okay, dan dia pun start serang orang yang berdekatan dengan dia. Tapi Giyu ni pun sempat lagi
selamatkan Kakushi yang hampir diserang oleh Tanjiro masa tu. Dan Tanjiro masa tu rupa dia ada air muka dia tu memang bukan macam manusia. Dia macam satu demon yang sangat hauskan darah. Dia senyum sambil ada air liur meleleh di mulut dia. Dan itu sahaja untuk video kali ini guys. Aku harap korang enjoy tengok. InsyaAllah next video part ke-6 adalah part yang terakhir lah. Sebenarnya dah habis dah story ni. Muzan dah memang mati pun. Cuma aku nak cerita jugalah keadaan di mana Tanjiro menjadi seorang demon. Alright. Thank you very much for watching. Keep supporting Faizli Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.